Selamat Saba。安息日快乐！感谢上帝的恩典，给我这样的机会和我远在印尼的弟兄姐妹分享上帝的话语。Saya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini dapat berbagi pada Sabat ini bersama dengan teman-teman di Indonesia. 我也在这里非常谢谢这个燕丽阿姨给我的邀请我感到非常的荣幸。Saya berterima kasih kepada Aunty Yenling yang mengundang saya untuk berkhotbah pada hari ini dan saya sangat bersyukur. 在我们开始之前呢，我在这里邀请我们弟兄姐妹和我一起做个祷告。Sebelum kita mulai, saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父，我们谢谢你赐给我们耶稣。Terima kasih Bapa, Engkau telah mengirimkan anakmu Yesus. 也谢谢你给我们这么好的机会来学习你的话语。 Dan memberi kami kesempatan begitu banyak untuk dapat mempelajari akan firman Tuhan. 谢谢你在过去对我们每一个人的带领和保守。 Terima kasih atas penjagaan Tuhan di masa yang lalu kepada kami semuanya. 我们将今天的聚会交托在你的手中。 Di dalam kebaktian ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 求你帮助我们来荣耀你的名。 Biarlah kami dapat memuliakan nama Tuhan. 我们这样祷告，奉耶稣的名求。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我从这个雅加达回国之后到现在大概有14年的时间了。 Dan sepulang saya dari Jakarta ke China hingga saat ini ada lebih kurang 14 tahun lamanya. 每当我想到这个摩利亚教会的弟兄姐妹的时候，我都非常的感恩。 Setiap kali saya teringat akan saudara-saudari di Jemaat Mount Moriah, saya selalu bersyukur dan berterima kasih. 我想在这里呢，再一次的感谢我们弟兄姐妹对我的影响。 Saya berterima kasih atas pengaruh yang saudara-saudari berikan kepada saya pada waktu itu. 感谢你们在那个时候对我的照顾。 Terima kasih atas penjagaan dari kalian semuanya pada waktu itu. 也感谢你们在那个时候我还没有成熟的我对我很多的包容。 Terima kasih juga atas pengertian yang diberikan kepada saya yang belum sepenuhnya dewasa saat itu. 谢谢你们给了我太多美好的回忆。 Terima kasih sudah memberikan kepada saya begitu banyak kesan memori yang baik, yang indah. 每当我说到这个印尼的这个生活的时候， Pada saat berbicara soal kehidupan, 我会想到很多你们每个人的笑容。 selalu saya teringat akan senyuman daripada teman-teman. 当然也会想到很多关于吃过的好吃的东西在印尼。 Dan juga teringat begitu banyak makanan-makanan yang enak di Indonesia. 在印尼第一次吃木瓜， Di Indonesia pertama kali makan pepaya, 吃了世界上最好吃的芒果， makan mangga yang terenak di dunia. 还有你们的这个 gado-gado、nasi goreng、satu ayam， Gado-gado, soto ayam, nasi goreng. 我都非常的难忘。 Saya selalu mendambakannya. 你们的香蕉有很多的吃法，这个 Helen 的妈妈她做了很多的这个香蕉，我非常的喜欢。 Pisang yang bisa dimakan diolah dengan berbagai macam cara, khususnya yang disiapkan oleh mamanya Ellen. Bau wanginya itu luar biasa, saya sangat menyukainya. 大家看到这些，这里我放了一些照片，我发现我们那个时候都很年轻。 Saya menempatkan ada foto di sini. Saya dapati bahwa pada waktu itu kita semuanya itu masih sangat muda. 我相信我们所有的人都还是同样的年轻。 Saya yakin kita semuanya itu masih sangat muda. 刚才我说了，我们吃了很多好吃的，当然还有我学会了怎么吃榴莲。 Dan kita tadi menyinggung bahwa ada banyak makanan dan tentunya saya juga belajar untuk makan durian. 所以从那个时候我就非常的喜欢吃榴莲。 Pada semenjak itu saya sangat menyukai durian. 现在我2岁的儿子他也喜欢吃榴莲。 Dan bahkan anak saya yang berumur 2 tahun pun suka durian sekarang ini.
当我们讲到这些美食的时候，就让我想到另外一种食物，叫汉堡。 Saat kita bicara soal makanan yang lezat ini, mengingatkan saya satu jenis makanan lain, yaitu burger. 今天我们要一起来学习关于这个圣经中的汉堡。 Hari ini kita mau belajar bersama tentang burger yang berkaitan dengan Alkitab. 我们知道上帝的话语就是什么？生命的粮。 Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah roti hidup. 在圣经里呢，有很多的大章。 Di dalam Alkitab ada banyak pasal penting. 什么是大章呢？ Apa itu pasal besar atau pasal yang penting? 就是3章特别的放在了一起， Yaitu 3 pasal yang khusus ditaruh jadi satu. 就像这个汉堡一样， Sama seperti burger. 2片面包中间夹着一块肉， 2 lapis roti dan di tengahnya ada daging. 大家都喜欢吃中间的那一块肉。 Dan kebanyakan orang suka makan daging yang di tengahnya. 但是我们常常会忘记那2块面包。 Tetapi kadang-kala kita lupa bagian yang luarnya, yaitu 2 potong roti yang menjepitnya. 今天我们要一起来学习圣经中的汉堡是在旧约圣经。 Hari ini kita akan pelajari burger di dalam Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. 诗篇22篇、23篇、24篇。 Yaitu di dalam Mazmur pasal 22, 23, dan 24. 所以今天我们的题目是耶和华是我的牧者。 Oleh sebab itu, tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. 诗篇22篇、23篇、24篇给了我们不同的样式，关于耶和华是我的牧者。 Mazmur 22, 23, 24 menjelaskan kepada kita dalam bentuk atau gaya yang berbeda tentang Tuhan sebagai gembala kita. 今天我们就学习这3节经文。 3 pasal ini yang akan kita pelajari pada hari ini. 我们先来看一下约翰福音第10章第1节、11节。 Kita sama-sama lihat di Yohanes 10 ayat 11. 圣经说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。” Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 这里提到了一个词语叫好牧人。 Di sini disebutkan kata-kata gembala yang baik. 等一下我们会发现，好牧人在诗篇22篇当中为我们牺牲。 Nantinya kita akan temukan bahwa gembala yang baik ini mati untuk kita. Ini terdapat di dalam Mazmur 22. 我们再来看第2节经文。 Dan kita melihat di ayat yang kedua dari Alkitab. 希伯来书13章20节说：“愿赐平安的上帝，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从死里复活的上帝。” Ayat terdapat dalam Ibrani 13 ayat 20 mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 在这一节经文里面提到一个词语叫大牧人。 Di ayat ini disebutkan dengan kata-kata gembala agung. 等一下我们会看到这位大牧人为我们从死里面复活。 Nantinya kita akan melihat bagaimana gembala agung ini bangkit dari kematian untuk kita. 并且赐给我们复活的生命， Dan memberi kita kehidupan kebangkitan. 供应我们一切所需要的面对人生的困难。 Menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menghadapi kesulitan hidup. 我们的第3节经文是彼得前书第5章第4节。 Ayat yang ketiga dalam Alkitab terdapat di 1 Petrus 5 ayat 4. 到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰传的荣耀冠冕。 Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 在这一节经文里面提到一个词语叫牧长。
Di ayat ini disebutkan kata-kata gembala agung. 在这个原文的圣经里面告诉我们，他是首席的牧长。 Di dalam Alkitab Lama dikatakan bahwa ini artinya yang aslinya adalah kepala gembala. 说这个首席的牧长要显现，要赐给我们什么荣耀的冠冕。 Mengatakan bahwa kepala gembala ini akan muncul untuk memberi kita mahkota kemuliaan. 在这里我们看到什么？圣经提到了好牧人、大牧人、首席的牧人。 Dan di sini kita melihat bahwa Alkitab menjelaskan ada gembala yang baik, gembala agung, dan kepala gembala. 我们发现圣灵把诗篇的22篇、23篇、24篇放到了一起，讲述了关于这个好牧人、大牧人和首席的牧人。 Kita dapati bahwa Roh Kudus kumpulkan Mazmur pasal 22, 23, 24 dan menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita, gembala yang baik, gembala yang agung, kepala gembala. 现在我们一起来看诗篇的22篇。 Mari kita sama-sama melihat Mazmur pasal 22. 刚才我们说到，好牧人为羊舍命。 Tadi kita menyebutkan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 那么好牧人是如何为我们舍命的呢？ Nah, bagaimana caranya gembala yang baik mati bagi kita? 神学家说这个诗篇22篇啊，它是一个预言的诗篇，是一个受难的诗篇，是一个十字架的诗篇。 Para teolog mengatakan bahwa Mazmur 22 adalah Mazmur nubuatan, Mazmur sengsara atau penderitaan, Mazmur salib. 我们一起来看诗篇22篇第1节。 Kita sama-sama akan melihat Mazmur 22 ayat 1. 我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？ Ini tadi Mazmur 22 ayat 1, dalam bahasa Indonesianya ayat 2 ya. Nah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 首先这里告诉我们什么？重要的事情要说2遍。 Pertama-tama diberitahu kepada kita bahwa hal-hal penting diucapkan 2 kali. 我的上帝，我的上帝。 Allahku, Allahku. 第二个，我们从这里看到什么？这个人和上帝有一个非常亲密的关系。 Yang kedua, kita lihat dari sini adalah bahwa orang tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat atau erat dengan Tuhan. In English, it's called reputation of endearment. Jadi dalam bahasa Inggris disebut reputation of endearment, artinya pengulangan sayang ya, pengulangan sayang atau kasih. 第三个，我们在这里看到耶稣也说过这样的话，在马太福音。 Yang ketiga, kita menemukan ayat yang Yesus katakan ini dalam Matius 27 ayat 46. 这个就提醒了我们关于什么？耶稣在十字架上为我们牺牲的这个情形。 Ini mengingatkan kita akan keadaan menjelang kematian Yesus di kayu salib. 我们再来看诗篇22章第3节。 Kita melihat Mazmur 22 ayat 3, di dalam bahasa Indonesia ayat 4. 但你是圣洁的。 Padahal engkaulah yang kudus. 谁是圣洁的？ Siapakah yang kudus? 是大卫王吗？ Apakah Raja Daud? 很显然是不是的。大卫王他也有什么很多的污点。 Jelas tidak, karena Raja Daud juga memiliki banyak noda atau kesalahan. 那么谁是圣洁的呢？ Lalu siapakah yang kudus itu? 这里究竟在讲谁呢？ Sebenarnya yang disebutkan di sini itu tentang siapakah? 利未记19章第2节说：“你们要圣洁，因为我耶和华你们的上帝是圣洁的。” Imamat 19 ayat 2 mengatakan, berbicara kepada segenap jemaah Israel, katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 圣经告诉我们，只有上帝是圣洁的。 Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang adalah kudus.
从这里我们就可以隐约的看到，诗篇22篇不是在讲大卫自己， Dari sini kita bisa sekilas melihat bahwa Mazmur 22 bukan berbicara tentang Daud sendiri, tetapi Daud 而大 berbicara 卫是在讲另外一个人， tetapi Daud berbicara tentang orang lain. 那个人是和上帝有亲密关系的，那个人是圣洁的那一位。 Orang tersebut adalah orang yang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, yang kudus. 诗篇22篇的3节4节告诉我们说，大卫的祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各所依靠的那一位，就是拯救他们的那位牧者。 Yaitu yang disebutkan dalam Mazmur 22 ayat 3 dan 4, di dalam bahasa Indonesia ayat 4 dan 5, di mana nenek moyang Daud yaitu Abraham, Ishak dan Yakub bergantung kepadanya, yang dalam sejarah menyelamatkan mereka berkali-kali. 诗篇22篇在这里继续向我们揭示关于这位好牧人。 Mazmur 22 terus mengungkapkan kepada kita tentang gembala yang baik ini. 我们一起来看圣经。 Mari kita sama-sama lihat Alkitab. 我希望你有圣经在你的身边。 Semoga kita mempunyai Alkitab di samping kita. 大家看到我的这本圣经了吗？我是从这个印尼的这个朋友送给我的。 Anda melihat Alkitab saya, ini Alkitab yang diberikan oleh temanku yang dari Indonesia. Gereja Masihi Advent Hari ke-7。 Gereja Masih Advent Hari ke-7. 我到今天还一直保存着这个。 Dan saya selalu simpan ini dengan baik. 我也非常的珍惜。 Dan saya sangat menghargainya. 所以我希望我们一起来打开圣经，看这个诗篇的22篇第6节。 Jadi kita sama-sama membuka Alkitab kita, Mazmur 22 ayat ke-6. 但我是虫，不是人。 Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. 这是一节非常重要的经文。 Ini adalah suatu ayat yang sangat penting. 为什么大卫说我是虫，不是人呢？ Mengapa Daud mengatakan aku ini ulat bukan orang? 刚才我们说了，大卫王不是在讲他自己， Tadi kita sudah katakan bahwa Raja Daud bukan bicara tentang dirinya sendiri. 那么为什么大卫说这位圣洁的那一位，以色列祖宗所依靠的这一位是虫，不是人呢？ Lalu mengapa Daud mengatakan orang yang kudus, yang mana nenek moyang orang Israel bergantung kepadanya itu adalah ulat dan bukan orang? 当你读圣经的时候，读到这里的时候，你有没有思考过这个问题？ Pernahkah Anda memikirkan hal ini ketika Anda membaca Alkitab? 为什么有人会说自己是虫，不是人呢？ Mengapa ada yang mengatakan dirinya sendiri adalah ulat dan bukan orang? 当我们放眼这个世界的时候， Pada saat kita melihat ke seluruh dunia, 我们发现所有的人都想让自己成为什么成功的人士。 dan kita menemukan bahwa setiap orang ingin menjadi orang yang sukses. 老板、 Bos, 英雄， pahlawan. 没有人说自己是虫的。 Tidak ada yang menyebut diri mereka ulat. 我们在教会里，我们说自己是信徒。 Di gereja kita akan menyebut diri kita sebagai orang percaya, 牧师 pendeta, 是长老， penatua, 从来没有人说自己是虫的。 dan tidak ada yang akan menyebut diri sendiri ulat. 那么为什么这里说我是虫，不是人呢？ Jadi mengapa dikatakan di sini aku ini ulat dan bukan orang? 虫这个词在希伯来的原文它还有深红色、紫色帝王的意思。 Kata chong yaitu ulat ya. Dalam bahasa Ibrani aslinya juga berarti merah tua, ungu dan kaisar. 在这个古时的中东有一个虫字，它是没有骨头的。 Di Timur Tengah kuno ada sejenis ulat yang tidak memiliki tulang. 但是在它的肚子里面
藏了很多的这个紫色的液体， tetapi penuh dengan cairan ungu di perutnya. 说这个虫子会爬到这个树上， Dikatakan bahwa ulat ini bisa memanjat pohon. 当狂风暴雨来临的时候， Ketika badai datang, angin meniup dahan dan daun, 这个风吹打着这个树枝， dan angin itu menerpa dahan dan daun, 这个树枝树叶就拍打这个虫子的身体， lalu dahan dan daun itu memukul atau menerpa ulat tersebut, 虫子的身体就破裂了， ulat itu pecah. Tubuh ulat itu pecah. 它里面的那个液体就流出来了， Dan cairan di dalam tubuh itu mengalir keluar. 就会染红了整个的树枝、树叶、树干。 Lalu akan mewarnai seluruh cabang dan batang pohon tersebut. 诗人大卫在这里就预表着什么？耶稣基督如同虫一样，为我们将来要流血牺牲在十字架上。 Ini adalah tipe Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya di kayu salib untuk kita. 所以耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。” Nah, itulah sebabnya Yesus katakan, Aku adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 诗人大卫预言到，将来有一位如同虫一样为我们而死的好牧人。 Pemazmur Daud menubuatkan bahwa akan ada seorang seperti ulat, seorang gembala yang baik yang akan mati bagi kita. 诗人大卫预言到，如同虫的这位好牧人被众人羞辱，被百姓藐视。 Pemazmur Daud juga menubuatkan bahwa gembala yang baik seperti ulat ini dicela dan dihina oleh orang banyak. 所以我们看到耶稣基督在十字架上受尽了很多的羞辱和藐视。 Jadi kita melihat bahwa Yesus Kristus menderita di kayu salib. Begitu banyak celaan dan penghinaan. 也正是因为他被藐视、被羞辱，我们才得到了什么尊荣。 Dan karena dia itu dicela dan dihina, maka kita dihormati. 也正因为这位如同虫舍命的好牧人，才使我们什么得到了生命。 Itu juga karena gembala yang baik, yang seperti ulat, yang memberikan hidupnya ini, maka kita akan memperoleh hidup. 相信我们当中很多弟兄姐妹都是被耶稣基督的牺牲大爱所吸引的。 Saya percaya banyak saudara dan saudari di antara kita terpanggil oleh karena kasih pengorbanan Yesus. 我也是其中的一位。 Dan saya adalah salah satunya. 现在还没有接受信仰的朋友们，今天你可以信靠这位自称如同虫为我们而死的这个好牧人，因为他担负了我们罪的赎价。 Pada saat ini, apabila ada teman-teman yang belum menerima kebenaran firman Tuhan, hari ini saudara dapat mempercayai gembala yang baik yang menyebutkan diri sebagai ulat. Sebab demi Anda, dia telah menanggung, membayar, menebus Anda dari dosa. 现在我们来看一下诗篇23篇当中的大牧人。 Yang berikut mari kita lihat bersama Mazmur 23 tentang gembala yang agung. 诗篇23篇是非常美、非常著名的诗篇。 Mazmur 23 sangatlah indah, puisi yang sangat terkenal. 诗篇23篇描写了那位复活的耶稣赐给我们这个复活的生命，去迎接生命里的每一个挑战。 Mazmur 23 menggambarkan Yesus yang telah bangkit, yang memberi kehidupan, kebangkitan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup. 诗篇22篇告诉我们，好牧人为我们守命。 Mazmur 22 memberitahu kita bahwa gembala yang baik mati untuk kita. 诗篇23篇告诉我们什么？这位复活的大牧人供应我们生活里一切所需要。 Mazmur 23 memberitahu kita bahwa gembala agung yang telah dibangkitkan itu menyediakan bagi kita semua yang kita butuhkan dalam hidup. 这里说耶和华是我的牧者，
Di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. 最早在圣经当中出现牧者这个词语啊，是在创世纪的48章。 Referensi paling awal tentang seorang gembala dalam Alkitab ada di Kejadian 48. 说这个牧者是牧养亚伯拉罕、以撒、以色列的那一个牧者。 Mengatakan bahwa gembala ini adalah gembalanya Abraham, Ishak, dan gembalanya Israel. 诗篇23篇第1节说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。” Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 相信我们很多弟兄姐妹都有缺乏的时候，也但都有什么上帝补足的时候。为什么？因为耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Saya percaya bahwa banyak saudara dan saudari kita memiliki saat-saat kekurangan, dan saat-saat ketika Tuhan mengisi kekurangan tersebut. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 记得我刚离开这个印度尼西亚回中国教了半年圣经之后， Saya ingat bahwa setelah saya baru saja meninggalkan Indonesia dan kembali ke China untuk mengajar kursus Alkitab selama setengah tahun, 上帝就给了我开了道路去泰国读这个神学。 Tuhan memberi jalan bagi saya untuk belajar teologi di Thailand. 当时我在中国的工资啊，只有这个700块钱一个月。 Saat itu gaji saya di China cuma $700 atau renminbi per bulan. 交完了这个1/4之后，差不多只有600块钱人民币。 Dan setelah membayar 1/10 ada sisa sekitar 600 renminbi. 在2009年，当我准备去泰国读书的时候呢，我的口袋里，包括我的这个银行里啊，这个只有1000块钱多不到。 Ketika saya bersiap-siap untuk sekolah di Thailand pada tahun 2009, dalam kantong saya itu termasuk yang di bank, hanya memiliki kurang dari $1.000. 后来有位教会的这个弟兄姐妹啊，给了我100块钱人民币。 Kemudian seorang anggota gereja memberi saya 100 renminbi. 我记得非常的清楚，今天都不能忘记。 Dan saya sangat ingat dan tidak akan terlupakan. 另外一位教友给了我1000美金。 Dan ada anggota gereja lain memberi saya itu $1,000. 所以我就带着这个1万人民币不到去泰国读书。 Jadi saya membawa kurang dari 10.000 renminbi untuk belajar di Thailand. 一读就读了5年。 Dan saya di Thailand belajar selama 5 tahun. 在泰国呢，我先从这个学习英语，从这个 ABC 开始。 Di Thailand saya belajar bahasa Inggris mulai dari dasar yaitu ABC. 我在这个学校打工，有的时候我有3份工作、4份工作一起打。 Saya bekerja di sekolah, terkadang 3 pekerjaan, 4 pekerjaan, bekerja bersamaan. 我做过这个修理花园、 Saya pernah bekerja sebagai perbaikan taman, 打扫、 bersih-bersih, 修理电器、 perbaikan listrik, 控制这个音响。 pengontrol audio, 我也有好几次呢都交不上学费， dan beberapa kali saya tidak dapat membayar uang sekolah. 但是我感谢我的牧者，借着各样的方法、各个人来帮助我、供应我的需要。 Tetapi gembala saya menggunakan berbagai macam cara menyediakan 艳丽哈姨和这个 Mr. Stevanus 他们一家也帮助了我很多次，支付我的学费。 Auntie dan uncle sekeluarga mereka juga telah membantu saya membayar uang sekolah berkali-kali. 我一直非常的感恩。 Saya selalu sangat berterima kasih. 我想在这里再一次的谢谢这个艳丽阿姨和这个Mr. Stevanus 帮助我完成我的学业。 Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada auntie dan uncle keluarga atas bantuan mereka kepada saya.
我在泰国呢，花了5年的时间读了我的英语，还修了我的这个本科的神学。Saya menghabiskan 5 tahun di Thailand untuk belajar bahasa Inggris dan mengambil program sarjana saya di teologi. 在这个异国求学的这个经历，让我深深的体会到，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。Pengalaman belajar di negeri asing menyadarkan saya bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 在这里呢，我再和大家分享另外一个见证。Ada satu lagi kesaksian yang ingin saya bagikan. 记得我在泰国读书的时候我最怕上一门课，数学课。Teringat ketika saya belajar di Thailand, yang paling saya takuti adalah pelajaran matematika. 因为我在中国从来都没有上过高中。Karena saya tidak pernah masuk tingkat SMA di China. 我初中也没有毕业就退学了。Dan SMP pun sebelum lulus saya sudah berhenti sekolah. 所以数学我是一点基础都没有的。Jadi saya tidak punya dasar sama sekali tentang matematika. 我这个数学考试也没有通过。Saat ujian penempatan matematika saya juga tidak lulus. 所以我不能直接读大学的数学。Jadi saya tidak bisa langsung ambil kelas matematika tingkat universitas. 要先上这个高中的数学课程。Saya harus terlebih dahulu ambil pelajaran matematika tingkat SMA. 所以我在大一呢，应该拿这个数学课的。Seharusnya di tahun pertama saya sudah harus ambil kelas matematika. 但是我没有拿这个数学课，因为我非常的害怕数学课。Tetapi saya tidak mengambilnya karena saya takut sekali pelajaran matematika. 大二、大三我都没有拿数学课。Di tahun kedua, tahun ketiga saya juga tidak mengambil kelas matematika ini. 到了大四的时候，我的这个神学系的老师告诉我如果你再不拿这个数学课的话，你就不能毕业。 Hingga pada tahun keempat, guru teologi saya mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak mengambil kelas matematika ini, saya tidak akan lulus. 所以我就在大四的时候拿了我的数学课。 Jadi pada saat tingkat keempat, saya baru mulai ambil kelas matematika. 上数学课的时候呢，我一点都听不懂。 Saat di kelas matematika tersebut, saya tidak mengerti sama sekali. 因为我高中也没有读过，初中也没有毕业，所以我一点基础都没有。 Karena saya tidak pernah sekolah tingkat SMA, SMP pun tidak tamat, jadi sedikit dasar pun tidak punya. 上课提问题的时候呢，我的同学们会笑。 Saat saya bertanya di kelas, teman-teman saya mentertawakan saya. 有的时候我提问题呢，我的老师和同学们一起笑。 Kadang pertanyaan saya itu membuat guru pun ikut tertawa. 因为我问的那个问题的智商太低太低了。 Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu terlalu rendah. 所以我很多的时候都非常害怕去上数学课。 Oleh sebab itu seringkali saya tuh takut sekali masuk ke kelas matematika. 我当时的这个数学的教授他是一个印度的人。 Profesor matematika saya saat itu adalah orang India. 有一次他走到我的身边， Satu kali dia berjalan dekat saya, 我就告诉他，你交给我的所有的作业，我都是抄别人的。 dan saya mengatakan kepadanya, semua PR yang diberikan kepada saya adalah saya menyalin dari orang lain. 我的这个印度教授就告诉我说，他说我知道你是抄了别人的。 Profesor saya ini dari India ini berkata, oh saya tahu Anda menyalin pekerjaan rumah orang lain. 我就问你是怎么知道我抄别人的作业的？ Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu saya menyalin pekerjaan rumah orang lain? 他就告诉我说，你对的题和别人对的都一样，错的题呢和别人错的也都一样。 Dia katakan, pekerjaan kamu yang benar dengan yang orang lain punya itu sama. Dan bagian yang salah pun juga sama dengan yang orang lain punya. 每当想到这个经历我就有点发笑。 Dan saya tersenyum mendengarkannya. 有一个特点就是当我抄袭别人的时候我会学习他是怎么把这个数字得出来的。
Menariknya adalah ketika saya menyalin soal matematika orang lain, saya akan dapat belajar bagaimana cara mendapatkan angka ini. 我的很多的同学们就说你是中国人，你的数学应该没有问题的。 Teman-teman sekelas mengatakan bahwa kamu ini orang China, seharusnya matematika kamu itu nggak ada masalah. 我就告诉他们，我是比较特别的中国人。 Lalu saya katakan kepada mereka bahwa saya adalah seorang China yang berbeda, yang khusus, yang istimewa. 所以我这个期中考试之前啊，我所有的考试都不及格。 Jadi saya gagal dalam tes unit sebelum ujian tengah semester. 期中考试要到了，我的这个老师就写信给我神学系的主任说，如果林健不能够通过这个数学，他今年就不能够毕业。 Sebelum ujian tengah semester dimulai, lalu guru matematika saya menulis surat kepada dekan departemen teologi kami, mengatakan bahwa jika Ling Qian gagal dalam matematika, maka dia tidak akan lulus tahun ini. 后来我的这个神学系主任就找我谈话关于这个数学。 Kemudian kepala departemen teologi kami mendekati saya untuk berbicara tentang masalah matematika ini. 我就请求我的老师能够给我其他的课程来代替这个数学课。 Saya meminta untuk menggantikan kelas matematika dengan pelajaran yang lain. 我说我将来要在教会工作的，也不是要数钱的，为什么要上数学课呢？ Saya mengatakan bahwa di masa depan saya akan bekerja di gereja dan saya tidak perlu menghitung uang. Mengapa saya harus mengambil kelas matematika? 但是我的神学老师不同意， Tetapi dekan teologi saya tidak menyetujuinya. 我就去找我的这个学校的副校长说明这个情况。 Lalu saya pergi ke wakil kepala sekolah untuk menjelaskan situasinya. 希望不要上这个数学课，找其他的课程来代替。 Dan berharap untuk tidak mengambil kelas matematika dan mencari pelajaran lain sebagai gantinya. 但是我的这个副校长就告诉我说，这是公共课，每一个人都要拿的。 Tetapi wakil kepala sekolah mengatakan kepada saya bahwa ini adalah pelajaran umum, jadi setiap siswa harus mengambilnya, wajib untuk mengambilnya. 当我寻找人的帮助没有办法解决的时候，我就开始什么转向上帝，祷告祈求上帝的帮助。 Ketika saya mencari bantuan manusia dan tidak ada solusi, lalu saya berpaling kepada Tuhan dan berdoa untuk minta Tuhan bantu. 我就记得这个在雅各书，上帝允许我们说，你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人，也不测这人的上帝，主就必赐给他。 Saya ingat janji Allah dalam Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 我就在这里抓住上帝的应许， Lalu saya memegang janji Tuhan. 我就借着祷告，每天花10个小时的时间去学习这个数学。 Maka saya terus berdoa. Pada saat yang sama, setiap hari menghabiskan waktu 10 jam khusus belajar matematika. 期中考试来的时候呢，我就正好及格。 Pada saat ujian tengah semester, saya dinyatakan lulus. 后来我的期末考试啊也及格， Ujian akhir juga lulus. 所以我顺利的完成了我的高中数学，还通过了我的大学的数学。 Jadi matematika tingkat SMA juga lulus dengan lancar dan juga lulus matematika perguruan tinggi. 最后我的神学毕业的时候，我还拿到了我们班的第2名。 Dan akhirnya saya bahkan lulus dengan peringkat kedua di departemen teologi kami. 几年之后呢，我又靠着上帝的恩典，在安德烈毕业，完成了我的硕士的这个学位。 Dan beberapa tahun setelah itu saya mengandalkan Tuhan dan akhirnya saya tamat di Andrews University. 所以通过这些恩典、这些经历，我看到什么？上帝的恩典是足够我用的。 Jadi melalui pengalaman-pengalaman ini saya melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi saya.
他是我的大牧者，供应我生命一切所需要的。 Dia adalah gembala agung saya dan dia menyediakan semua yang saya butuhkan. 我们要知道，死了的耶稣不能够帮助我们。 Kita perlu tahu bahwa kalau Yesus yang mati tidak dapat membantu kita. 死了的耶稣不能够供应我们所需要的。 Yesus yang mati tidak dapat memberikan apa yang kita butuhkan. 只有复活的耶稣能够帮助我们。 Hanya Yesus yang telah bangkit yang dapat membantu kita. 是给我们复活的，是给我们力量去面对人生当中的挑战。 Memberi kita suatu kekuatan untuk menghadapi segala macam kesulitan dalam hidup. 所以希伯来书13章20节说，但愿赐平安的上帝，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从死里复活的上帝。 Jadi dalam Ibrani 13 ayat 20 mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 这里告诉我们说，这个大牧人为我们从死里面复活。 Di sini diberitakan kepada kita bahwa gembala agung kita itu bangkit demi kita. 因为他复活，他能赐给我们复活的生命。 Oleh karena kebangkitannya, dia dapat memberi kita kehidupan, kebangkitan. 因为他复活的生命，我们才能够走过死荫的幽谷，我们才能够有力量去面对人生当中的困难和挑战。 Oleh karena kebangkitannya, kita dapat berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, dan kita dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup. 所以各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudariku yang kekasih, 你可能在经济上有缺乏， mungkin Anda mempunyai suatu kebutuhan secara finansial. 圣经呼召我们向这个大牧人去支取，因为他是复活的大牧人。 Alkitab mengajak kita untuk mendapatkannya dari gembala kita, karena dia adalah gembala agung yang hidup. 你可能需要一位人生的伴侣， Mungkin Anda membutuhkan pasangan hidup. 他同样可以帮助你，为你预备。 Dia sama dapat membantu menyediakan untuk Anda. 你可能在学习上、在工作上有压力， Mungkin Anda ada tekanan di dalam sekolah, di dalam kuliah atau pekerjaan. 他能赐给你聪明和力量。 Dia dapat membantu Anda memberi kepintaran dan kekuatan. 你可能还面对人生当中各种各样不同的困难和挑战， Mungkin juga Anda menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan lain dalam hidup. 他都可以帮助你，供应你所需要的智慧、信心、力量，还有勇气。 Dan dia dapat membantu Anda memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan keberanian yang Anda butuhkan. 因为他是死而复活的大牧者，他能够供应我们的需要。 Sebab dia adalah gembala yang hidup dari kematian. Dia dapat menyediakan segala apa yang Anda butuhkan. 刚才我们简单的谈了一下好牧人在诗篇22篇为我们而死。 Baru saja kita berbicara secara singkat tentang gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk kita dalam Mazmur 22. 我们也看到大牧人在诗篇23篇赐给我们复活的力量去面对困难。 Kita juga melihat kekuatan gembala agung yang memberi kita hidup dalam Mazmur 23 untuk kita bisa menghadapi kesulitan. 现在我们来看一下首席的牧人在诗篇24篇里面。 Sekarang mari kita melihat gembala sebagai kepala gembala di dalam Mazmur 24. 彼得前书第5章第4节说，到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。 Di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 mengatakan bahwa maka kamu apabila gembala agung
datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 现在我们一起来看一下那将要显现的首席的牧长，在诗篇24篇。 Sekarang mari kita lihat gembala agung yang akan muncul dalam Mazmur 24. 现在我们来到了这个汉堡的最后一片面包。 Sekarang kita memasuki bagian daripada roti atau burger, yaitu bagian yang terakhir. 诗人大卫首先向我们所有的人，世界上所有的人做了一个什么宣告，在诗篇的24篇的1节2节里面。 Pertama, kepada kita semua, pemazmur Daud membuat suatu pernyataan dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2. 什么宣告呢？ Pernyataan apa? 大卫王在这里宣告，世界上一切都是属于上帝的，他是创造天地的主宰。 Pernyataan Raja Daud bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan laut. 从这里我们看到这是什么？三天使信息的一部分，非常重要。 Dari sini kita dapat melihat bahwa ini adalah bagian dari perkabaran 3 malaikat yang sangat penting. 就是应当敬拜的创造天地海的那一位。 Yaitu kita yang harus menyembah Sang Pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan laut. 我们家的儿子啊，2岁，他会背的第一节圣经经文啊，就是创世纪的第一章第一节。 Anak kami, putra kami, yaitu dia pertama kali menghafal ayat pertama yang dihafal adalah Kejadian 1 ayat 1. 因为这个创造的真理啊，对我们每个人都非常的重要。 Karena kebenaran tentang penciptaan sangat penting bagi kita. 让我们只敬拜和跟随那一位创造主。 Biarlah saudara-saudara kita semua hanya menyembah dan mengikuti Dia yang menciptakan langit dan bumi. 诗篇24篇第3节向我们提出了2个重要的问题。 Mazmur 24 ayat 3 mengajukan 2 pertanyaan penting. 谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？ Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 神学家们称这个诗篇24篇啊，它是一个居住的诗篇。 Para teolog menyebutkan Mazmur 24 sebagai Mazmur kediaman. 就是说，谁能够和耶和华同住在天国呢？ Artinya, siapakah yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup bersama Tuhan Allah? 诗篇24篇4到6节告诉我们说，如何才能够进入天国与上帝同住。 Mazmur 24 ayat 4 sampai 6 memberitahukan kepada kita bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan tinggal bersama Allah. 就是那些遵守上帝律法的人和靠上帝义的人。 Yaitu adalah mereka yang memelihara hukum Allah dan yang dibenarkan oleh Allah yang bisa masuk ke dalam kerajaan. 我们再来看诗篇24篇7到10节，是这里的高潮。 Mari kita sama-sama melihat Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 yang merupakan klimaksnya. 就是荣耀的王将要进来。 Yaitu Raja Kemuliaan akan masuk. 在这里说，众臣们呐，你们要抬起头来，永久的门户你们要被举起，那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众臣们呐，你们要抬起头来，永久的门户你们要把头抬起呢，荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。 Oke, pemazmur Daud berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yaitu Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dia adalah Raja Kemuliaan. 我们发现什么？第9节、第10节重复了第7节和第8节。
kita temui bahwa ayat 9 dan 10 mengulangi ayat 7 dan 8. 这个表明这个信息是什么？非常重要的。 Menunjukkan bahwa pesan ini sangat penting. 因为这个信息是关于荣耀的王来临的。 Karena ini tentang kedatangan Raja Kemuliaan. 我们家儿子呢，他学习的第一首歌啊，就是关于耶稣再来。 Lagu pertama yang dipelajari putra kami adalah Yesus akan datang kembali. 每一次他唱这个歌的时候，他就非常的开心，跳啊、蹦啊，非常的开心。 Dia sangat senang setiap kali dia menyanyikan lagu ini, dia loncat, dia sangat senang. 因为耶稣基督的复临是我们每个人的盼望。 Karena kedatangan Yesus Kristus adalah harapan besar kita. 圣经在这里向我们呼喊， Firman Tuhan, seruan firman Tuhan. 众臣们呐、你们要抬起头来。 Seruan firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. 众教会啊，你们要抬起头来。 Gereja, para jemaat, angkatlah kepalamu. 众弟兄姐妹啊，你们要抬起头来， Saudara dan saudari, angkatlah kepalamu. 因为那荣耀的王将要来到。 Sebab Raja Kemuliaan akan datang. 那荣耀的王就是我们首席的牧长。 Dan Raja Kemuliaan itu adalah Gembala Agung, kepala gembala kita. 所以各位亲爱的弟兄姐妹、亲爱的朋友，在这个疫情肆虐的时候， Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman terkasih, saat wabah 同时 ini 我们 sedang 看到战争、饥荒、地震、人心的冷淡等等，这些都告诉我们什么？耶稣要再来。 saat yang sama kita melihat perang, kelaparan, gempa bumi, hati yang dingin dan lain-lain. Tanda-tanda ini memberitahu kita bahwa Yesus akan segera datang kembali. 如果我们在这样的时候还不能够感觉到耶稣要再来的话，我们的生命肯定是哪里出了问题。 Jika dalam generasi seperti ini kita masih belum merasakan kedatangan Yesus, pasti ada yang salah dengan diri kita. 记得我在本会这个安德烈大学求学的时候有这样的一个经历。 Saya ingat pengalaman ketika saya belajar di Andrews University. 有一天我如往常一样，这个提前了几分钟到这个教室上课。 Suatu hari saya pergi ke kelas beberapa menit lebih awal seperti biasanya. 很快的，我们的教授就走进了教室。 Tak lama kemudian profesor kami masuk ke dalam kelas. 他对同学们说：“请把笔记本、电脑所有的放到这个前面来。我们今天有期中考试。” Dia berkata kepada teman-teman sekelas, kepada kami semuanya, tolong letakkan laptop, komputer, dan ponsel Anda di depan kelas. Kita mau ujian tengah. 什么？今天有期中考试？有一位同学就问了。 Apa? Ujian tengah semester hari ini? Seorang teman sekelas langsung bertanya. 这个教授就说：“是的，今天我们有期中考试，请你把电脑、笔记本都放到前面来。” Profesor berkata, ya, ujian tengah semester. Tolong letakkan laptop, iPad, apa, semuanya Anda di depan kelas. Kita 有一 mau 位同 ujian. 学说：“我们不知道今天有期中考试啊。” Seorang teman sekelas berkata, kami tidak tahu ada ujian tengah semester hari ini. 我也跟着说：“是的，我们不知道今天有期中考试啊。” Saya juga menjawab, ya, saya juga tidak tahu ada ujian tengah semester hari ini. 这个时候呢，教室就变得慢慢的吵闹起来。 Saat itulah kelas mulai ribut. 一些同学说呢，今天有期中考试。 Beberapa teman sekelas berkata, kami tidak tahu ada ujian tengah semester hari ini. Tetapi beberapa 另一些同学说今天没有期中考试。 Jadi sebagian mengatakan ada ujian semester hari ini, ada sebagian mengatakan tidak ada. 所以这个教室就变得越来越吵。 Jadi kelas ini menjadi semakin ribut tentang hal ini. 就在这个时候呢，我们的教授就说：“请你看看你们的教学大纲，上面清楚的说我们今天有期中考试。” Jadi pada saat yang sama profesor berkata, silakan lihat silabus Anda, ini dengan jelas. Ini sangat jelas menyatakan bahwa kita ada ujian tengah semester hari ini.
在开学的第一天，我就告诉了你们，今天有期中考试。 Pada hari pertama sekolah, saya sudah memberitahu Anda bahwa kita ada ujian tengah semester hari ini. 这个时候有个同学就说：“但是教授，为什么上一节课你没有提醒我们说有期中考试呢？” Pada saat ini, seorang teman sekelas berkata, tetapi Profesor, Anda tidak mengingatkan kami di kelas terakhir bahwa kami ada ujian tengah semester hari ini. 这个教授就说：“你们是研究生，不需要我提醒你任何的事情。” Profesor berkata, Anda adalah mahasiswa pasca sarjana, tidak perlu semuanya harus diingatkan. 在学期的开学的第一天的第一节课，我就告诉你们，今天有期中考试。 Di semester pertama, pada saat pertama masuk, saya menggunakan silabus untuk memberitahu Anda bahwa kita ada ujian tengah semester hari ini. 就在那一刻，所有的人都非常的安静。 Pada saat itu semuanya terdiam. 我们的教授就继续说 Profesor melanjutkan, 今天我允许你们在考试的时候用圣经。 saya mengizinkan Anda untuk menggunakan Alkitab di saat ujian 哇， tengah. 每个人都非常的开心。 Wah, semua orang itu sangat senang. 我也非常的开心，可以使用圣经， Saya juga sangat senang bisa menggunakan Alkitab, 因为我也没有准备那个期中考试。 karena saya sendiri juga tidak mempersiapkan diri untuk ujian tengah semester itu. 在这次经历当中， Melalui pengalaman ini, 我学习到我需要准备迎接这个期中考试，因为这个教学大纲和这个教授都已经告诉了我有一个期中考试要来。 melalui pengalaman ini saya belajar bahwa saya perlu mempersiapkan diri untuk menyambut ujian tengah semester. Karena apa? Karena dalam silabus dan profesor sendiri telah memberitahu saya bahwa ada ujian tengah semester yang akan datang. 这一个经历也适合于我们。 Pengalaman ini juga berlaku untuk kita. 耶稣基督还有先知还有圣经多次告诉我们，耶稣基督要再来，我们要为他的再来做好准备。 Yesus Kristus, para nabi, dan Alkitab telah memberitahu kita berkali-kali bahwa Yesus akan datang kembali dan bahwa kita perlu bersiap untuk kedatangannya kembali. 彼得前书第5章第4节说：“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。” 1 Petrus 5 ayat 4 mengatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 我们首席的牧长将要显现， Kepala Gembala, Gembala Agung kita akan muncul. 诗篇22篇告诉我们，好牧人为我们舍命。 Mazmur 22 memberitahu kita bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. 诗篇23篇告诉我们说，复活的大牧人赐给我们力量去面对人生的困难。 Mazmur 23 memberitahu kita bahwa Gembala Agung yang telah dibangkitkan memberi kita semua yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. 诗篇24篇告诉我们说，这首席的牧长将要显现，当他显现的时候，要赐给我们那永不衰残的荣耀冠冕。 Mazmur 24 memberitahu kita bahwa Gembala Agung, Kepala Gembala akan datang. Ketika dia muncul atau datang, akan memberi kita mahkota kemuliaan pada waktunya. 所以各位弟兄姐妹，让我们把福音的信息和他人去分享。 Saudara-saudariku yang kekasih, semoga pesan kedatangan Yesus yang kedua kali ini kita bagikan kepada orang-orang. 让更多的人来认识我们的好牧人，我们的大牧人，我们的首席的牧长。 Supaya lebih banyak orang mengenal Gembala yang baik, Gembala yang agung, Kepala Gembala kita. 让更多的人预备好迎接我们首席的牧长荣耀的显现。 Biarlah lebih banyak orang siap sedia untuk menyambut dan bertemu Sang Gembala yang agung.
愿上帝赐福我们在座的每一位。 Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. 阿门。 Amin. 我在这里邀请我们弟兄姐妹和我一起做这个结束祷告。 Saya mengundang kita semuanya untuk berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你赐给我们耶稣基督。 Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh sebab Yesus Kristus yang Kau 谢谢你 berikan. 借着耶稣基督供应我们生活里面一切的需要。 Terima kasih Yesus Kristus telah menyediakan semua yang kami butuhkan di dalam hidup kami. 我更谢谢你赐给我们复活的福临的这个盼望。 Dan kami juga terlebih berterima kasih oleh sebab harapan kebangkitan. 我在这里特别的为我们这个摩利亚教会的弟兄姐妹祷告。 Saya khusus berdoa untuk Jemaat Mount Moriah, 求主帮助他们能够更好的预备迎接耶稣的再来。 supaya mereka semuanya dapat lebih siap untuk menyambut kedatangan Yesus. 求你让他们的家人、让他们的朋友、让他们的亲戚都来认识这一位好牧人。 Supaya keluarga mereka, supaya teman-teman mereka semakin banyak mengenal dan menyambut kedatangan Yesus. 求你赐福他们的家庭，赐福他们的工作，赐福他们的一切。 Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan semua yang mereka lakukan. 我们这样祷告，奉耶稣的名求。 Kita berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Amin. Amen.